Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar dari kumpulan 5 yang membawa tajuk kajian iaitu aspek pemakanan etnik bukan Melayu dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Pengenalan bagi tajuk ini ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian identiti nasional yang tersendiri. Kewujudan antara etnik yang terbesar di Malaysia iaitu Melayu, India dan Cina telah menyuburkan hubungan etnik antara satu sama lain. Makanan merupakan salah satu lambang etniknya. Setiap kumpulan etnik di Malaysia memiliki keunikan jenis makanan yang beraneka jenis, warna dan rasa. Perkara ini menunjukkan bahawa Malaysia memiliki aset yang bernilai dari segi kepelbagaian etnik. Yang seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi budaya pemakanan etnik bukan Melayu dalam kalangan mahasiswa UUM. Yang kedua, mengenal pasti persepsi bukan Melayu terhadap makanan tradisional yang terkenal bagi etnik Melayu di UUM. Dan yang terakhir, mengenal pasti keunikan makanan tradisional Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu di UUM. Seterusnya adalah berkaitan dengan permasalahan kajian, iaitu permasalahan yang timbul adalah berkaitan bagaimana pemakanan etnik lain itu dapat menyumbang ke arah sebuah pembentukan perpaduan di Malaysia. Dan yang kedua ialah permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan penerimaan kaum lain terhadap rasa dan cara penyediaan pemakanan etnik lain. Lokasi kajian. Kajian ini telah dijalankan di Universiti Utara Malaysia bertempat di Negeri Kedah Darul Aman. Galeri Universiti Utara Malaysia. Universiti Utara Malaysia atau nama ringkasnya UUM merupakan sebuah universiti awam yang terletak di Sintok, Kedah Darul Aman. Kajian ini dilaksanakan di Universiti Utara Malaysia. Universiti ini juga pernah menduduki antara tempat ke-601 ke tempat 650 di dalam QS World University Rankings pada tahun 2019. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian ini menjerumus kepada mahasiswa dan mahasiswi bukan Melayu yang belajar di UUM. Kajian ini dijalankan terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Skop kajian ini juga tertumpu kepada faktor yang mempengaruhi pemakanan etnik Melayu dan mengetahui persepsi pelajar bukan Melayu terhadap makanan yang terkenal bagi etnik Melayu, serta nak membandingkan corak amalan pemakanan tradisional dan corak amalan pemakanan moden orang Melayu dalam kalangan pelajar UUM. Skop kajian kami tertumpu kepada mahasiswa UUM kerana kami mempunyai kenalan pelajar yang berbilang kaum yang sedang menuntut ilmu di sana. Kaedah kajian yang digunakan adalah melalui pengisian borang soal selidik. Jadi, responden perlu mengisi beberapa soalan yang telah disediakan di dalam Google Form. Bagi kajian literatur, kami mengambil beberapa sumber bagi menjalankan kajian ini. Pada tahun 1948, seorang pakar antropologi, J.S. Furniver, pernah menghuraikan pendapat beliau tentang masyarakat majmuk. Menurut beliau, masyarakat majmuk merujuk kepada pelbagai jenis manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan akan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah mereka sendiri. Mereka hanya berhubung untuk perkara-perkara tertentu sahaja dan juga dibahagikan mengikut garis perkauman. Malaysia diduduki oleh 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Menurut Perkara 153, Perlembagaan Malaysia menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain mengikut peruntukan perkara ini. Ini bermakna kaum selain Bumiputera iaitu Cina dan India
mempunyai hak mereka untuk menjalankan kehidupan seharian, termasuklah untuk melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi. Sumber seterusnya adalah menurut Profesor Madya Dr. Shahrin Karim, pakar makanan warisan negara, seiring dengan perkembangan dunia kini, masyarakat banyak terdedah dengan dunia luar, membuatkan masyarakat pada hari ini lebih gemar mencuba makanan moden, termasuklah kuih-muih yang berasal dari negara luar. Hal ini berlaku kerana sikap masyarakat kita sendiri yang lebih mengagungkan makanan dari unsur luar melebihi makanan tradisi negara sendiri. Selanjutnya ialah berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian bermaksud pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif dan matlamat sesuatu kajian. Tujuan metodologi kajian adalah untuk memastikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Kaedah menganalisis data digunakan dalam kajian ini iaitu ia merupakan komponen utama yang memberikan hasil dari suatu pengumpulan data dan dijadikan asas dalam pembuatan keputusan. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian ini menjerumus kepada mahasiswa dan mahasiswi bukan Melayu yang belajar di UUM. Kajian ini dijalankan terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Menurut data tersebut, majoriti responden yang mengisi Google Form adalah berumur 20 tahun iaitu sebanyak 13.3%. Seterusnya, majoriti tahun pengajian mereka adalah daripada tahun 1 dan majoriti kaum Cina yang mengisi Google Form tersebut. Untuk soalan pertama hingga kelima adalah daripada objektif yang pertama iaitu mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kebudayaan pemakanan etnik bukan Melayu dalam kalangan mahasiswa UUM. Soalan pertama, adakah mahasiswa dikelilingi dengan persekitaran rakan-rakan yang berbangsa Melayu? Ramai responden yang setuju dengan kenyataan berikut iaitu sebanyak 93.3% bersamaan 28 orang. Seterusnya, apakah perasaan ingin mencuba pemakanan selain daripada pemakanan etnik sendiri dan mereka setuju dengan soalan itu sebanyak 90%. Soalan ketiga pula, adakah pemakanan tradisi kaum lain di UUM lebih murah dan berpatutan dan ramai responden yang setuju juga iaitu sebanyak 17 orang. Seterusnya, adakah pemakanan kaum lain lebih menepati cita rasa untuk menjamu selera? Untuk soalan ini, majoriti responden juga setuju dengan soalan berikut iaitu 50% bersamaan 15 orang. Akhir sekali, adakah mereka telah menjadi kebiasaan disajikan makanan dari bukan etnik sejak dari kecil? Dan mereka juga setuju dengan kenyataan berikut sebanyak 46.7% iaitu 14 orang. Soalan untuk objektif kedua ialah mengenal pasti persepsi pelajar bukan Melayu terhadap makanan yang terkenal bagi etnik Melayu di UUM. Soalannya, adakah makanan tradisional etnik Melayu dikenali dalam kalangan pelajar Melayu? Sebanyak 30 orang bersamaan 100% yang memilih ya untuk soalan ini. Soalan seterusnya, adakah makanan dari etnik Melayu mampu menjadi faktor yang menyumbang kepada perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia? Majoriti responden juga memilih ya berbanding tidak iaitu 100% bersamaan 30 orang. Soalan ke-8 pula, adakah makanan yang disediakan di UUM kebanyakannya adalah makanan dari etnik Melayu diterima baik oleh pelajar bukan Melayu? Bagi soalan ini, majoriti mahasiswa memilih ya iaitu 29 orang bersamaan 96.7%. Soalan seterusnya, adakah makanan yang terkenal bagi etnik Melayu dapat menarik minat untuk pelajar bukan Melayu mengenali budaya Melayu? Sebanyak 83.3% bersamaan 23 orang yang setuju. Dan soalan ke-10, adakah pelajar bukan Melayu ingin mencuba resepi makanan tradisional bagi etnik Melayu? Dan semua responden menjawab ya 100% sebanyak 30 orang. Bagi objektif ketiga, mengenal pasti keunikan makanan tradisional Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu di Universiti Utara Malaysia.
Soalan yang ke-11, adakah mereka menyukai makanan tradisional Melayu kerana masakan Melayu merupakan satu masakan yang mengandungi bahan yang berasaskan santan? Jumlah responden yang memilih ya dan tidak adalah sama, iaitu sebanyak 36.7% bersamaan 11 orang berbanding 26.7% hanya 8 orang. Soalan ke-12, adakah bahan-bahan yang terkandung dalam masakan tradisional Melayu unik kerana dapat menyihatkan tubuh badan dan menyihatkan kulit wajah? Dan majoriti responden memilih ya sebanyak 56.7% bersamaan 17 orang. Tidak 20%, hanya 6 orang, dan mungkin 23.3% bersamaan 7 orang. Akhir sekali, adakah mahasiswa merasakan tradisional Melayu unik kerana penggunaan bahan perasa semula jadi, terutamanya dalam kuih-muih seperti daun pandan? Majoriti responden memilih ya 70% bersamaan 21 orang, tidak 20% bersamaan 6 orang, dan mungkin hanya 10% iaitu 3 orang. Faktor yang pertama ialah penuh dengan unsur luar. Unsur luar disebarkan melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan sebagainya. Sebagai contoh, kopi dalgona yang dipopularkan oleh pelakon Korea yang saya dapati melalui Jamal blog. Kopi dalgona ini tidak berasal daripada Korea tetapi berasal daripada Macau, China. Tambahan pula, pihak pelancongan juga kurang mempromosikan makanan tradisional Melayu. Yang kedua, persepsi masyarakat terhadap makanan tradisional Melayu yang rendah. Makanan luar terlihat lebih mewah dan menyelerakan. Menurut majalah Western Tourist Perception of Malaysia Gastronomic Product, pelancong bersetuju bahawa makanan tradisional ini berupaya menjadi sumber tarikan pelancong. Ini kerana keunikan dari segi cara pembuatan, alat, bahan dan sebagainya. Contohnya kuih bahulu. Yang ketiga ialah pendedahan ibu bapa atau orang tua. Tiada pendedahan menyebabkan makanan tradisi terganti oleh makanan luar. Menurut Prof. Madya Dr. Syahrin Karim, pakar makanan warisan negara, peranan ibu bapa amat penting kerana hidangan perlulah menjadi hidangan harian, bukan sahaja juadah perayaan. Kesan yang pertama ialah dapat memupuk perpaduan. Masyarakat Malaysia dapat lebih memahami variasi makanan tradisional Melayu sekaligus dapat menzahirkan rasa hormat menghormati dengan bertukar makanan tradisional sekaligus menzahirkan kesan positif. Kesan yang kedua ialah dapat meningkatkan populariti dan tak kepasaran makanan tradisional Melayu. Menjadi budaya, maka akan mendapat permintaan yang tinggi, seterusnya dipasarkan ke peringkat antarabangsa dan menjadi tarikan pelancongan. Tak kata Dr. Syahrin Karim, masyarakat luar lebih menghargai kerana makanan Melayu dianggap eksotik dan kita perlulah lebih kreatif untuk memasarkannya. Antara implikasi dan cadangan, yang pertama ialah mengurangkan unsur luar. Pengaruh yang tersebar di dalam media sosial, individu berkemahiran perlu menanganinya dengan menjadikan masakan tradisional Melayu menjadi konten utama sehingga menjadi trend dan dapat menyebarkannya dengan mudah dan luas. Yang kedua ialah mengutamakan makanan tradisional Melayu dalam sektor pelancongan. Contohnya mempromosikan makanan tradisional Melayu kepada semua pelancong luar dan dalam negara. Meletakkan nama dan jenis makanan, memaksimumkan hidangan makanan tradisi Melayu. Dan yang ketiga, ibu bapa memberikan pendedahan awal kepada anak supaya menjadi budaya Malaysia, bukan sahaja Melayu. Hidangan sebagai juadah harian, membiasakannya sehingga tertanam dalam jiwa. Akhir sekali ialah berkaitan dengan rumusan kajian. Kesimpulannya, kajian dapat menggambarkan bahawa pemakanan etnik lain dapat menyatupadukan kepelbagaian kaum di Malaysia. Melalui kajian ini juga, penyelidik dapat mengenal pasti bahawa makanan tradisional etnik Melayu dikenali dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Makanan yang disediakan di Universiti Utara Malaysia kebanyakannya adalah makanan dari etnik Melayu dan ia diterima baik oleh pelajar bukan Melayu. Secara jelasnya, dapat dirumuskan bahawa pemakanan merupakan salah satu faktor atau cara untuk kepelbagaian etnik
dan budaya di Malaysia dapat bersatu padu dan saling mengenali antara satu sama lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.